Jadi kita sambung seterusnya masalah bab faslun. Faslun ini suatu fasal pada menyatakan sunat bersugi. Jadi kita nak ceritakan tentang bersugi. Apa tu sugi? Apa tu siwak? Kalau dalam bahasa Arab, siwak. Siwak apa? Bersugi. Kalau kita tengok dari segi makna bahasa, siwak ni maknanya gosok. Dan kalau istilah syarak, kalau di sisi ulama fiqh, dia cakap apa? Dia cakap gosok gigi dan apa yang ada di sekelilingnya menggunakan apa? Menggunakan benda yang kesat. Jadinya siwak-siwak ni apa? Gosok gigi. Gosok gigi. Bukan makna siwak ni gosok gigi mesti kena gunakan kayu siwak. Tak. Itu alat. Alat yang paling afdal. Itu alat. Dia dari segi alat pula, dia ada penggunaan alat yang paling afdal. Ada martabat yang utama, martabat yang kedua, martabat ketiga. Tetapi kalau siwak ni apa? Gosok gigi. Gosok gigi menggunakan benda yang kesat, memadai siwak tu. Siwak tu apa? Gosok gigi. Ni nak ceritakan tentang gosok gigi. Sebab tu dalam Islam ni dia sempurna. Hatta gosok gigi pun, penjagaan diri pun dia ada bicarakan. Tu. Maka sunat ia bersugi ataupun gosok gigi pada tiap-tiap kelakuan ataupun pada tiap-tiap keadaan, dan terlebih muakkadnya, maksudnya dan yang terlebih dituntut kesunatan dia tu tatkala hendak membaca Al-Quran ataupun ketika hendak membaca Al-Quran. Tu. Dan tatkala hendak sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok ada hadis Nabi SAW beritahu kan, jikalau tidak aku akan susahkan ke atas umat aku, maka aku akan perintahkan kepada mereka ni supaya bersiwak ketika tiap-tiap solat. Ada riwayat lain dia beritahu berserta tiap-tiap wuduk. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ni kan, kita nak solat tu kita sunat siwak. Kita sunat siwak. Sebelum kita angkat takbir, sebelum angkat takbir tu ambil kayu siwak, kita gosok. Kalau tak ada kayu siwak pun kan, tak kisahlah benda yang kesat kan. Sebab apa? Ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Dan 2 rakaat sembahyang dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak ada siwak. Sebab tu ada sebahagian orang kadang-kadang siwak tak ada, dia ambil hujung ni. Hujung apa? Hujung baju ni dia buat syarat dia. Tu. Untuk hasilkan sunnah. Untuk hasilkan sunnah. Cuma kalau kita tengok di sisi mazhab Hanafi kan, dia ketika solat tu maknanya ketika hendak berwuduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ketika nak wuduk pun sunat, ketika hendak solat sebelum angkat takbir tu pun sunat kita siwak. Sebab tu kat sini dia beritahu tatkala dan tatkala hendak solat. Jadinya hukum siwak ni sunat, tapi yang lebih dituntut kesunatan dia tu ketika hendak baca Quran, ketika hendak sembahyang, dan tatkala berubah bau mulut. Ketika berubah bau mulut. Dan tatkala jaga daripada tidur, bangun tidur. Jaga daripada tidur ni, bangun tidur. Ketika bangun tidur, sunat untuk kita gosok gigi. Kan? Dan tatkala kuning-kuning gigi, tak kira lah kuning dengan sebab kita diam yang lama ke,
ataupun makan makanan menyebabkan gigi kuning ke, ataupun memang gigi kuning ke, kan? Maksudnya ketika gigi kita berubah bau mulut, ataupun gigi itu berubah, mungkin dari segi makanan, ataupun dengan sebab kita diam yang lama menyebabkan gigi itu kuning, maka sunat untuk kita bersiwak ataupun gosok gigi. Okey, dan sunat pula ataupun dan sunat juga. Tatkala hendak tidur. Maksudnya sebelum tidur pun sunat juga kita gosok gigi. Dan tatkala ambil wuduk. Kalau kita nanti baca bab wuduk, sunat sebelum kita berwuduk gosok gigi. Dan membaca hadis. Kita nak membaca hadis Bukhari ke Muslim ke, kita sunat juga gosok gigi. Dan tatkala hendak berzikir, kita ni ahli zikir kan, ketika kita nak berzikir, sunat untuk kita gosok gigi. Dan tatkala hendak masuk Kaabah, kalau kita nak masuk Kaabah pun kita sunat gosok gigi. Dan tatkala masuk seseorang kepada rumahnya, masuk rumah pun sunat gosok gigi juga. Dan tatkala hendak berjima, sebelum berjima tu gosok gigi dulu. Antara sempat dengan tak sempat je. Tu kan. Tapi sunat untuk kita gosok gigi. Ikut kita lah. Dan tak dan lah kan. Okey. Dan pada ketika lapar pun sunat juga gosok gigi. Dan ketika dahaga pun sunat gosok gigi. Dan tatkala hendak mati, nak meninggal dunia pun sunat gosok gigi. Tu. Dan dikatakan bahawasanya ia memudahkan keluar roh. Jadinya kalau kita tengok sini antara perkara yang baguslah kalau kita buat untuk memudahkan keluar roh. Jadinya orang dalam keadaan nazak, gosokkan gigi dia. Jadinya memudahkan keluar roh. Kan? Dan tatkala hendak musafir, sebelum kita nak musafir, kita gosok gigi dulu. Sunat. Dan tatkala balik, kalau kat sini dia tulis dan tatkala datang daripadanya musafir, ataupun tatkala balik daripada musafir. Dan lain-lainnya seperti barang yang tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Jadinya kalau dalam kitab yang besar, kitab panjang-panjang, maknanya bukan kitab tu kena panjang. Tidak, maknanya kitab besar-besar lah. Kitab ni dia tak cukup, dia sederhana lah kan. Nak katakan besar pun tidak sangat kan. Maksudnya kitab yang besar, kitab muktabar yang besar lagi, dia ada cerita lagi kan, sunat-sunat kan, ketika mana disunatkan untuk siwak ataupun gosok gigi. Okey. Melainkan maksudnya melainkan tu ada ketika tidak disunatkan untuk gosok gigi. Waktu bila? Melainkan kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang puasa, maka tiada sunat bahkan makruh ia, sama ada puasa fardu atau sunat. Tu maknanya
Melainkan maksudnya dia cakap selepas daripada gelincir matahari. Maksudnya lepas masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Maksudnya bagi orang yang berpuasa lepas masuk waktu zuhur. Maksudnya gelincir matahari. Masuk je waktu zuhur, ketika itu tidak lagi disunatkan bagi dia gosok gigi. Bahkan kalau dia gosok gigi, hukumnya makruh pula. Sama ada dia puasa sunat ke puasa fardu ke. Bila hilang makruh tu, sehinggalah dia cakap, dan hilang makruhnya dengan jatuh matahari. Jadi apabila telah jatuh matahari, maka makruh tu hilang. Maksudnya apa? Setelah gelincir jatuh matahari tu masuk maghrib lah. Habis waktu asar masuk waktu maghrib tu jatuh matahari. Apabila masuk saja waktu maghrib, maka ketika itu kemakruhan kalau dia gosok gigi tu hilang. Maknanya kalau ketika itu dia gosok gigi, maka dah tak makruh lagi. Dia jadi sunat lah balik. Tu. Cumanya dia beritahu kat sini, dan telah memilihlah oleh Imam Nawawi akan ketiadaan makruh mutlaqan, sama ada dahulu daripada gelincir matahari dan kemudiannya. Maknanya apa? Telah memilihlah oleh Imam Nawawi, maksudnya di sisi Imam Nawawi, dia berpendapat, dia berpendapat bahawa tidak ada makruh. Gosok gigi ni tak ada makruh mutlaqan. Maksudnya tidak ada pengecualian. Hukumnya sunat. Sama ada sebelum gelincir matahari ke ataupun selepas gelincir matahari ke bagi orang berpuasa. Dia tidak ada makruh. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj pun dia beritahu, di sisi dia memang tidak ada makruh. Begitu juga kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin pun, kalau kita tengok kat situ, kita nampak pandangan dia, kita akan nampak daripada hadis yang dibawakan dalam bab ni, kita nampak mengatakan dia berpendapat tidak ada makruh. Tidak ada makruh. Tidak ada makruh, sama ada sebelum gelincir matahari ke ataupun selepas gelincir matahari. Tak makruh. Jadinya pendapat, kalau kita tengok sebab apa mereka mengatakan makruh, kalau kita tengok Ashabi Syafi'i, muktamad di Ashabi Syafi'i, makruh selepas gelincir matahari. Sebab kalau kita tengok ada hadis yang mana Allah SWT suka kan dengan bau mulut orang yang berpuasa, bau busuk mulut orang yang berpuasa. Jadinya kalau dia dah gosok gigi, maka bau busuk tu dah tak ada dah, hilang lah. Sebab tu di sisi mereka mengatakan makruh gosok gigi. Sebab apa? Bila gosok gigi, maka bau mulut tu hilang. Jadinya fadilat tu tak ada dah. Sebab Allah SWT menyukai bau mulut orang yang berpuasa, bau busuk mulut orang yang berpuasa. Tetapi di sisi orang mengatakan tak makruh. Sebab apa? Di situ bau mulut itu bukan bau yang datang daripada mulut, tetapi bau yang datang daripada perut sebab lapar. Jadinya kalau dia gosok gigi ke tak gosok gigi ke, serupa, bau tu tetap ada. Sebab tu di sisi mereka tidak ada makruh. Sama ada sebelum gelincir matahari ataupun selepas gelincir matahari. Maksudnya tidak ada makruh untuk gosok gigi. Jadinya kalau kita nak ambil pendapat Imam Nawawi ni pun boleh juga, sebab kuat juga pendapat dia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mengarang kitab Matlab Al-Badri ni, dia bawa pendapat Imam Nawawi ni. Maksudnya kuat jugalah kalau kita nak beramal, kan? Kalau kita nak ambil pendapat dia ni pun boleh. Okey. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan dan dimulakan dengan pihak kanan mulutnya.
dan dilalukan dia atas langit-langit dengan perlahan-lahan dan atas gusi-gusi dan gigi dan lidah. Jadinya kita mulakan, kalau ada siwak, kita mulakan daripada kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kalau gigi kita lintangkan macam ini. Kalau gigi kita lintangkan. Kalau lidah kita memanjang macam ni. Kita gosok lidah. Jadinya kita mulakan bahagian kanan. Lepas tu kita meliputi semua gigi lah. Maksudnya atas bawah kita meliputi semua gigi. Jadinya kita gosok gigi atas, gigi bawah, gigi depan, belakang. Jadi kita gosok semua. Kalau kita satu cara lagi, dia bukan macam ni. Dia gosok belah kanan dulu. Belah kanan, bahagian kanan dia gosok dulu. Lepas tu dia gosok belah kiri pula. Atas, bawah, depan, belakang. Macam tu dia gosok. Lepas tu kalau kita gunakan kayu siwak, maka kayu siwak tu dia disunatkan panjang dia tak lebih daripada sejengkal. Ni sejengkal. Jadi kalau kayu tu tak lebih daripada sejengkal. Lepas tu tak pendek kurang daripada 4 jari. Jadi tak macam ni. Ni panjang 4 jari ni, tak boleh kurang daripada 4 jari ni panjang dia. Tak boleh lebih daripada sejengkal. Tak boleh kurang daripada 4 jari. Itu yang disunatkan. Lepas tu dia ada cara nak pegang kayu siwak ni, tapi kayu siwak tak ada. Nanti besok insya-Allah kita akan sambung sedikit bab siwak ni. Nanti ni saya akan, kalau ingat saya akan tunjukkan cara. Dia macam cara dia nanti dia ada lah beritahu cara kita pegang gosok bulu gigi ataupun gosok gigi ataupun kayu siwak. Cara dia. Tapi kalau kita nak gunakan bulu gigi payah sikit lah kalau kita nak pegang macam itu kan. Tapi boleh juga. Dia macam ini maksudnya. Kalau macam anda kata ni kayu, yang ni dengan yang ni dekat bawah, yang 3 ni kat atas. Pegang macam ni. Anda kata ni kayu lah, tapi ni bukan kayu ni power bank. Macam ni. Gosok macam ni. Kalau kayu siwak senang sikit macam ni. Kan? Kalau gosok beruji payah sikit lah nak gosok macam ni kan. Tu. Okey. Jadinya cara yang sunat untuk kita nak gosok gigi. Lepas tu kalau kita tengok, dia ada martabat siwak, martabat alat untuk kita gunakan nak gosok gigi. Yang martabat yang paling utama, yang paling afdal, dia gunakan kayu siwak ataupun kayu arak. Kalau kita tengok yang jual kat kedai itulah, yang panjang, yang RM2, dia warna putih, coklat. Tu. Itu martabat yang paling tinggi. Maksudnya martabat alat nak guna untuk gosok gigi yang paling utama, yang paling afdal. Kemudian kalau tak ada kayu siwak tu, dia gunakan pelepah tamak.
Lepas tamar tu potong elok-elok, jadikan kayu siwak. Ataupun kalau pelepah tamar tak ada, dia martabat yang seterusnya, gunakan kayu zaitun. Kayu zaitun, cuma kalau kita guna kayu zaitun ni, dia pahit. Kayu zaitun ni dia warna hitam tu, dia pahit. Tapi ada orang suka sebab kayu zaitun ni kalau kita gunakan, dia macam ada keluar buih kat situ. Ada orang suka, tapi dia pahit kalau gunakan kayu zaitun ni. Kalau tak ada, martabat yang seterusnya, kayu yang tiap-tiap kayu yang ada baginya bau. Tiap kayu yang ada baginya bau. Tu. Bau, maksud bau ni maksudnya bau yang elok lah, bau yang baik. Kecuali raihan. Kecuali raihan. Raihan ni maksudnya kayu pokok raihan. Raihan ni sejenis bunga. Kalau kayu tu maksudnya selepas kayu zaitun, maka tak apa saja jenis kayu yang ada bau yang sedap. Kecuali kayu raihan. Pokok raihan. Pokok raihan ni, jadinya kalau kita tak sunat kita pakai kayu tu, kan? Kayu raihan ni bunga kemboja. Ataupun kalau dia panggil, ataupun bunga full. Bunga dia memang wangi, tapi kayu dia tak sunat untuk kita jadikan kayu siwak. Kemudian martabat yang akhir, setiap jenis kayu yang tak ada, kalau yang martabat selepas kayu zaitun tu, kayu yang ada bau yang sedap. Tapi kalau tak ada, tak kisahlah kayu apa pun. Walaupun tak ada bau ataupun bau dia tak sedap, tak kisah, boleh kita gunakan. Ataupun benda yang kesat. Atau martabat yang akhir sekali, benda yang kesat, tak kisahlah apa saja benda yang kesat. Jadinya kalau kita gunakan berus gigi lah, kita gunakan berus gigi, tak ada masalah. Cuma yang paling afdal kita gunakan kayu arak ataupun kayu miswak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Besok kita sambung sedikit tentang siwak ini. Kita cerita dekat sini, dia sambung fadilat bersiwak ataupun fadilat bersugi. Sebenarnya fadilat bersugi ni dia amat banyak. Cuma dia akan sebut sebahagian lah kat sini. Jadinya sunat bagi kita bersugi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf lah, awal tadi dia ada gangguan internet sikit, mungkin sebab hujan.